Sebab saya memilih artikel ini adalah saya ingin mengetahui adakah kebolehgunaan ataupun usability testing diguna pakai semasa pembuatan sistem ataupun tidak, dan adakah usability testing ini terdedah kegunaannya terutamanya dalam bidang radiation oncology education. Sebelum ini, negara telah dilanda bencana pandemik COVID-19 yang menyekat pergerakan dan juga aktiviti seharian manusia terutamanya dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi dan sebagainya. Melalui fasa genting ini, banyak inisiatif yang telah dilakukan bagi memastikan kelancaran kehidupan sehari-hari adalah terjamin. Bagi memastikan pengguna mendapat kepuasan dalam menggunakan aplikasi, website ataupun software, usability testing ataupun ujian kebolehgunaan telah dilaksanakan terlebih dahulu sebelum aplikasi ini diperkenalkan kepada pengguna. Ujian kebolehgunaan ini berfungsi dalam memastikan pengguna boleh mendapatkan sebarang informasi ataupun rujukan dengan mudah dan efektif. Ujian ini telah diguna pakai secara menyeluruh dalam industri perisian, namun sejauh manakah ujian ini berguna dalam bidang radiasi onkologi masih tidak diketahui. Kebolehgunaan ataupun usability adalah kesenangan ataupun kemudahan bagi seseorang individu dalam menggunakan sesuatu produk dalam apa jua keadaan. Menurut International Organization for Standardization, kebolehgunaan bermaksud sejauh mana produk boleh digunakan oleh pengguna tertentu dalam mencapai matlamat tertentu dengan mudah, efektif dan berpuas hati dengan kegunaannya. Dalam bidang pendidikan perubatan, terdapat 3 perkara yang perlu diambil kira dalam kebolehan gunaan, iaitu pengguna, matlamat dan juga konteks. Kebolehgunaan adalah penting kerana pengguna perlu berinteraksi dengan sistem yang kompleks yang mana banyak peluang yang diberikan. Sebagai contoh, semua pelatih boleh mendapatkan maklum balas secara langsung. Namun, semakin kompleks sesuatu sistem, semakin tinggi peluang untuk kehilangan pengguna kerana desain sistem itu sendiri. Kebolehgunaan juga penting sebagai satu faktor utama bagi penerimaan orang awam terhadap teknologi maklumat, yang mana masih ada juga individu yang tidak percaya dan tidak boleh menerima kewujudan dan evolusi teknologi maklumat yang dikatakan memudahkan penggunanya. Malah, sistem pendidikan juga sedang beralih ke arah e-learning yang mana lebih mudah dan murah. Bagi menghasilkan rujukan pendidikan yang berguna, produk yang dihasilkan memakan masa tertentu. Oleh itu, ujian kebolehgunaan dijalankan ketika proses desain dilakukan. Terdapat 4 dimensi penting yang perlu diambil kira dalam ujian kebolehgunaan, iaitu the learner, technological aspects, instructional design aspects dan juga the context. Malah 2 cara dalam menilai kebolehgunaan, iaitu penilaian pemerhatian berterusan sama ada secara langsung ataupun rakaman dan juga melalui soalan-soalan terpilih. Penilaian pemerhatian berterusan mempunyai 4 subcara, iaitu heuristic evaluation yang mana pakar kebolehgunaan memeriksa interface untuk mencari sebarang kelemahan dan keburukan kebolehgunaannya. Seterusnya, cognitive walkthrough yang mana pakar akan menggunakan pengguna baharu untuk menjalankan tugasan tertentu dalam interface secara logik. Ketiga, semi-structured interview and focus groups yang mana pengguna diberikan kesempatan dan peluang untuk menggunakan rujukan dan memberikan sebarang pertanyaan berkenaan isi kandungan, susun atur dan sebagainya. Yang terakhir, iaitu think aloud yang mana pengguna diminta untuk melakukan tugasan dan digalakkan untuk menyatakan pendapat mereka sendiri terhadap program yang mereka gunakan, dan pendapat mereka ini akan dirakamkan bagi proses analisis yang seterusnya. Soalan yang diberikan dalam selected questionnaire adalah mengikut: yang pertama, System Usability Scale (SUS) yang mana pengguna membuat validasi terhadap 10 pernyataan dengan skala 5 poin. Yang kedua, iaitu Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) yang mana pakar bakal mencari 4 faktor utama yang memberikan implikasi terhadap kebolehgunaan dan membuat pernyataan untuk diuji kemudian. Yang terakhir adalah Usability Metric for User Experience (UMUX) Lite. 2 set soalan yang berkait rapat dengan SUS
dan direka bagi digabungkan bersama soalan-soalan lain yang lebih luas. Antara tinjauan sistematik dalam penggunaan masa kini adalah Multi-Language Online Patient Education Modules in Radiation Therapy yang menawarkan variasi bahasa dalam modul mereka yang mana berfokuskan kepada pesakit kanser yang mengalami masalah halangan bahasa. Ada juga Patient Information Website on Stereotactic Ablative Radiotherapy yang mewujudkan satu laman sesawang bagi pesakit yang untuk mendapatkan maklumat lanjut berkaitan SABR yang memfokuskan kepada pesakit kanser paru-paru yang dirujuk untuk radioterapi SABR dan seangkatan dengannya. Kesimpulannya, artikel ini membincangkan banyak kebaikan dalam menjalankan proses ujian kebolehgunaan dalam rujukan pendidikan. Malah, cara pelaksanaan turut diberikan mengikut fungsi yang tertentu. Buat masa kini, dilihat terdapat potensi dalam melihat perubahan rujukan pendidikan dengan adanya ujian ini. Selain menggalakkan pendidik mereka rujukan untuk pesakit, staf dan pelatih di samping menggunakan ujian kebolehgunaan untuk desain yang mereka hasilkan. Dengan harapan dengan adanya ujian kebolehgunaan ini diharap mampu meningkatkan impak rujukan ke arah yang lebih positif dan berkesan.